bagi membantu meningkatkan peluang pendapatan rakyat. Terutamanya kelompok B40, RM275 juta diperuntukkan seperti berikut. Pertama, memperluaskan program My Suria dengan peruntukan RM45 juta. Panel solar akan dipasang di lebih 1,600 buah rumah. Setiap peserta program akan menerima RM250 sebulan. Kedua, memperluas program Mobilepreneur melalui Yat Mara dengan peruntukan RM30 juta yang mensasarkan 3,000 peserta bermotosikal. Ketiga, melaksanakan program Agropreneur dengan peruntukan RM100 juta bagi melahirkan 3,000 usahawan tani muda yang terlibat di dalam pengeluaran hasil tani bernilai tinggi. Keempat, menggiatkan program usahawan dan e-rezeki di bawah MDEP merangkumi 300,000 peserta dengan peruntukan RM100 juta. Tuan Yang Dipertua, bagi meringankan kos sara hidup, kerajaan menyediakan peruntukan subsidi hampir RM10 bilion, merangkumi subsidi bahan api, termasuk gas memasak, pampasan tol dan pengangkutan awam. Untuk membantu golongan pesawah padi pula, kerajaan memperuntukkan RM1.3 bilion untuk subsidi harga padi, benih padi dan baja padi, termasuk padi bukit, sebagai insentif kepada pekebun kecil getah yang berdaftar. Kerajaan memperuntukkan RM250 juta untuk pelaksanaan pembelian harga lantai. Sebagai langkah tambahan bajet ini juga, saya ingin mengumumkan bahawa kerajaan akan memperkenalkan bantuan musim tengkujuh sebanyak RM200 sebulan bagi 3 bulan, iaitu bulan November, Disember dan Januari, yang akan memberi manfaat kepada 440,000 pekebun kecil dan penoreh getah. Selanjutnya, bagi meringankan beban sara hidup 57,000 nelayan, pemberian allowance RM200 hingga RM300 sebulan akan diteruskan. Tuan Yang Dipertua, sejak Bantuan Rakyat Satu Malaysia atau BRIM diperkenalkan, setiap tahun tanpa gagal, program ini terus mendapat sambutan dan maklum balas sangat positif daripada penerima. Pada satu program yang saya hadiri, seorang penerima BRIM dari keturunan India telah datang dan menggenggam erat tangan saya sambil berkata dalam bahasa Pelat, saya tak kisah apa orang mau cakap pasal kerajaan, yang penting Datuk Najib BRIM banyak bantu saya dan keluarga. Okey. Kena tanya Presiden MIC. Jadinya Tuan Yang Dipertua, rakyat Malaysia sekalian, kata orang, jadinya dedak bukan, umpan pun bukan. BRIM yang ikhlas satu pemberian. Keperluan rakyat kita dahulukan. Jumlah BRIM kita tambahkan. Sumbangan itu untuk tahun hadapan, kadar BRIM dinaikkan seperti berikut. BRIM kepada isi rumah
dalam senarai e-kasih dan berpendapatan bulanan di bawah RM3,000 akan dinaikkan daripada RM1,050 dan RM1,000 kepada RM1,200. BRIM kepada isi rumah berpendapatan RM3,000 hingga RM4,000 akan dinaikkan daripada RM800 kepada RM900. Ketiga, bagi individu bujang berpendapatan di bawah RM2,000, BRIM akan dinaikkan daripada RM400 kepada RM450. Tidak sekadar itu, skim khairat kematian akan diteruskan dengan papasan RM1,000 kepada waris penerima BRIM bagi kategori isi rumah dan warga emas. Keseluruhan program BRIM ini akan memanfaatkan 7 juta penerima dengan peruntukan sebanyak RM6.8 bilion. Tuan dan Ketua, bagi menghasilkan tenaga kerja tempatan yang memenuhi keperluan industri, kapasiti pendidikan TVET akan diperkasakan dengan peruntukan RM4.6 bilion kepada institusi TVET. Menerusi NBOS untuk mengoptimalkan aset-aset kerajaan, maka 9 buah kampus Institut Pendidikan Guru akan diubah suai untuk menjadi politeknik dan college vocational. Akhirnya, 4 buah akan jadi politeknik, 4 lagi college vocational, dan sebuah lagi sebuah pusat latihan jurulatih TVET. Di atas inisiatif kreatif ini, hanya kira-kira RM400 juta diperuntukkan berbanding RM250 juta untuk membina hanya sebuah politeknik yang baru. Ini menjimatkan wang kerajaan kira-kira RM2 bilion. Selanjutnya, RM270 juta disediakan untuk menaik taraf peralatan pembelajaran di institusi TVET serta RM360 juta bagi perbadanan tabung pembangunan kemahiran. Berhubung ini, potongan cukai sebanyak 2 kali diberikan ke atas perbelanjaan syarikat swasta yang menyediakan structured internship program bagi pelajar di peringkat ijazah, sarjana muda, diploma dan pelajar tahap 3 ke atas di bawah program TVET. Insentif ini dilanjutkan untuk tempoh 3 tahun mulai taksiran 2017 hingga tahun taksiran 2019. Selain itu, geran padanan latihan dan pembangunan kurikulum akan diberi kepada institusi TVET awam yang berjaya mendapatkan sumbangan dalam bentuk peralatan daripada industri. Tuan Yang Dipertua, bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan, RM50 juta disediakan untuk memperluasan program skim latihan Satu Malaysia oleh GLC kepada 20,000 graduan bagi tahun 2017 berbanding 15,000 graduan pada tahun 2016. Tuan Yang Dipertua, rumah tempat berteduh adalah soal yang amat dekat di hati kita semua. Mau tidak mau, kerajaan terus komited dalam ehwal perumahan rakyat di mana setiap keluarga mampu memiliki kediaman sendiri. Untuk meningkatkan keupayaan pembeli rumah pertama, konsep berikut akan diperkenalkan. Konsep pertama, melalui NBOS lagi, kita akan menyediakan tanah kerajaan yang tidak diguna pakai di lokasi yang strategik kepada GLC dan Prima untuk membina lebih 30,000 unit rumah, membolehkan harga jualan antara RM150 hingga RM300,000. Harga ini jauh lebih rendah dari pasaran.
Konsep kedua, membina 10,000 unit rumah di bandar untuk disewa oleh golongan muda yang layak dengan pekerjaan yang tetap, termasuk graduan muda yang baru memasuki alam pekerjaan. Mereka boleh menyewa dengan tempoh maksimal 5 tahun pada kadar yang lebih rendah daripada kadar pasaran, sementara mereka membina kemampuan kewangan untuk membeli rumah sendiri. Ketiga, syarikat perumahan negara berhad diperuntukkan 200 juta ringgit untuk membina lebih 5,000 unit rumah mesra rakyat dengan subsidi kerajaan sehingga 20,000 ringgit seunit. Tuan Yang Dipertua, Prima telah mendapat sambutan yang amat memberangsangkan. Setakat ini lebih 12,000 unit kediaman berjumlah 3.3 bilion ringgit telah ditempah, manakala 85,000 lagi dalam pelbagai peringkat kelulusan. Di kesempatan ini saya ingin mengumumkan satu skim pembayaran akhir atau end financing khas jenis step up untuk program Prima. Melalui skim khas ini, pembiayaan lebih mudah dan aksesibel kepada pembeli dengan jumlah pinjaman mencecah 90 hingga 100% dan kadar penolakan pinjaman akan berkurangan secara drastik. Proses permohonan bagi skim ini akan mula dilaksanakan pada 1 Januari 2017. Skim ini merupakan hasil kerjasama di antara pihak kerajaan, Bank Negara Malaysia, KWSP dan juga 4 bank tempatan, Maybank, CIMB, RHB dan M-Bank. Contohnya, permohonan yang berpendapatan 3,000 sebulan hanya layak mendapat pinjaman lebih kurang RM187,000. Melalui skim pembiayaan khas ini, pemohon boleh mendapatkan pinjaman sehingga lebih RM295,000. Di samping itu, diumumkan pengecualian duty stamp dinaikkan kepada 100% ke atas surat cara pindah milik dan surat cara pinjaman perumahan. Ini membantu mengurangkan kos pemilikan rumah pertama berbanding 50% pada masa ini. Walau bagaimanapun, layanan pengecualian ini terhad kepada nilai rumah sehingga RM300,000 bagi pembelian kediaman pertama sahaja antara tempoh 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2018. Tuan Yang Dipertua, untuk pembangunan infrastruktur bagi rumah generasi kedua, Felda, Felkra dan Risda masing-masing diperuntukkan 200 juta ringgit, 100 juta ringgit dan 100 juta ringgit lagi. Tuan Yang Dipertua, seterusnya berita gembira untuk membayar cukai. Jika kini terdapat 21 kategori pelepasan cukai individu terbaru untuk pembelian bahan bacaan komputer dan peralatan sukan digabungkan sebagai pelepasan cukai gaya hidup. Ini diperluaskan meliputi pembelian akhbar-akhbar, arus perdana, smartphone dan tablet, langganan internet serta bayaran keahlian gimnasium. Pelepasan ini diberi sehingga RM2,500 setiap tahun berkuat kuasa mulai tahun taksiran 2017. Tuan Yang Dipertua, NBOS telah menjimatkan RM3.5 bilion perbelanjaan kerajaan. Oleh kerana sambutan hebat daripada rakyat, 4 lagi UTC di Negeri Sembilan, Perlis, Pulau Pinang dan Selangor dan 3 lagi RTC di Selangor, Sabah dan Sarawak akan dibina dengan peruntukan sebanyak RM100 juta. Sebagai langkah baru, setiap UTC akan disediakan sebuah job center untuk membantu memadankan antara pencari kerja dan bakal majikan. Di sini saya ingin menyatakan, malah saya ingin bertanya, mana ada kerajaan dalam dunia
yang dapat menyediakan pusat khidmat sehenti beroperasi 7 hari seminggu bermula 8 pagi hingga 8 malam. Mana ada melainkan kerajaan yang sedia ada. Melalui itu, inisiatif NBOS yang lain seperti program bahasa Inggeris, Satu Malaysia, Coding di sekolah, Volunteering for International Professional dan Global Entrepreneurship Community itu diperuntukkan 40 juta ringgit. Tuan Yang Dipertua, tatkala kerajaan melaksanakan pelbagai program rakyat sentrik, kerajaan terus komited memampankan fiskal negara jangka panjang dengan antara lain menubuhkan Collection Intelligence Arrangement atau CIA di bawah Kementerian Kewangan. Ini akan melibatkan LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, Custom dan SSM yang akan berkongsi data bagi menambah kecekapan mengutip cukai dan tax compliance. Selain itu, kadar duty stamp ke atas surat cara pindah milik hartanah bernilai melebihi 1 juta ringgit akan dinaikkan daripada 3 kepada 4% mulai 1 Januari 2018. Juga projek rakyat sentrik akan diteruskan melalui inisiatif pembiayaan swasta berjumlah 10 bilion ringgit. Tuan Yang Dipertua, Profesor Hamka ada menyebut jiwa yang bersih tumbuh daripada jasmani yang bersih dan sihat. Manakala kesempurnaan jati diri membentuk budi iaitu ilmu mengatur kesihatan yakni redah ataupun bersokan. Namun bersih di sini bukan bererti menyertai perhimpunan bersih. Berbicara lagi hal sokan, kita amat bangga atas pencapaian kontingen Olimpik dan Paralimpik. Pertama kali negaraku berkumandangkan di Rio de Janeiro. Alhamdulillah, kontingen negara telah menamatkan persaingan di Sukan Olimpik 2016 dengan pungutan 4 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Kita ucapkan syabas dan tahniah setinggi-tingginya pada jaguh-jaguh Sukan Olimpik negara. Bagi pembangunan Sukan negara, sebanyak 1.2 bilion ringgit disediakan. Ini meliputi 450 juta ringgit untuk penganjuran Sukan C ke-29 dan Sukan para ASEAN ke-9 pada tahun 2017. Selain itu, beberapa program pembangunan sukan akan dilaksanakan. Pertama, 50 juta ringgit bagi pembinaan Akademi Bola Sepak Fasa 2 di Gambang Pahang. Kedua, 122 juta ringgit bagi membina dan menaik taraf fasiliti sukan termasuk Kompleks Belia dan Sukan Negeri-Negeri, Kompleks Futsal Satu Malaysia dan Kompleks Sukan Komuniti. Ketiga, 70 juta ringgit bagi pembangunan program pembangunan podium sukan elit dan penyediaan atlet ke Tamasya Sukan Antarabangsa. Dan keempat, 54 juta ringgit bagi program pembangunan ahli sukan termasuk penyediaan atlet dan program penyediaan atlet Paralimpik. Tuan Yang Dipertua, kesihatan adalah segalanya. Lantaran itu, usaha bersepadu terus dilaksanakan bagi meningkatkan tahap kesihatan rakyat dan kualiti penjagaan kesihatan di negara kita. Jadinya, 25 bilion ringgit disediakan bagi program pertama membina dan menaik taraf hospital-hospital baru serta klinik kesihatan di Perlis, Kuching, Mukah, Jempol, Muar dan Johor Bahru. Menaik taraf kemudahan hospital dengan peruntukan 536 juta ringgit. Ini termasuk penyediaan rawatan kardiologi di Hospital Serdang, Hospital Pulau Pinang dan Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru serta pembelian 100 buah ambulan. Ketiga, 4.5 bilion ringgit untuk operasi 340 klinik Satu Malaysia, 11 klinik bergerak, 959 klinik kesihatan
dan lebih 1,800 klinik desa sedia ada. Dan keempat, 4 bilion ringgit untuk bekalan ubat, consumables, vaksin dan reagen kepada semua hospital dan fasiliti kesihatan kerajaan. Tuan Yang Bertuah, merujuk hal ehwal kesihatan, saya ingin memperkenalkan Dr. Muhammad Lutfi Fadil Lokman. Beliau adalah anak muda contoh yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melalui Hospital Beyond Boundaries Project yang dimulakan di Cambodia. Sekalung tahniah dan tepukan pada Dr. Lutfi yang saya anggap ikon golongan belia di bidang kesihatan. Tuan Yang Bertuah, selanjutnya bagi mengurangkan kesesakan di hospital awam, kerajaan akan bekerjasama dengan pihak swasta atau NGO yang mengendalikan non-profit charitable hospital mengikut kadar kos hospital kerajaan. Pinjaman 20 juta ringgit disediakan untuk membiayai pembelian peralatan hospital tersebut. Seterusnya, 110 juta ringgit diperuntukkan, di mana 70 juta ringgit untuk bantuan perubatan kepada 10,000 pesakit kurang berkemampuan. Sebagai menggalakkan lebih banyak pusat hemodialisis swasta dibuka, 40 juta ringgit diperuntukkan sebagai grant one-off 200,000 ringgit untuk pembelian peralatan. Tuan Yang Bertuah, kerajaan sememangnya memandang serius penularan wabak denggi dan Zika serta akan melaksanakan inisiatif pencegahan dan kawalan ke atasnya. Selain itu, program komuniti sihat perkasa negara akan diperluaskan. Kesemuanya ini melibatkan peruntukan 80 juta ringgit. Tuan Yang Bertuah, di sudut lain, kerajaan mengambil berat keluhan rakyat tentang kenaikan harga makanan serta jaminan bekalan makanan. Justru 1.3 bilion ringgit disediakan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan dengan harga yang kompetitif. Ia termasuk membangunkan infrastruktur pertanian seperti saliran dan pengairan, jalan ladang dan pemasaran produk pertanian. Program berimpak tinggi juga akan diteruskan, termasuklah estet padi, zon bersepadu, aquaculture dan penternakan ikan sangka. Seterusnya, program pengedaran barang perlu, pembukaan 4 lagi My Farm Outlet dan penambahbaikan 150 premis agro bazar rakyat satu Malaysia dengan peruntukan 140 juta ringgit. Selain itu, kerajaan juga akan menggalakkan pembangunan industri ternusu serta pengeluaran madu kelulut dan kelapa di samping mengurangkan kebergantungan import makanan haiwan ternakan menerusi pembangunan industri tanaman jagung bijiran sebagai projek perintis di Terengganu dan Kedah. Tuan Yang Bertuah, sememangnya kerajaan prihatin terhadap keluhan dan permintaan para pemandu teksi. Bersama kita pada petang ini, 2 orang wakil pemandu teksi yang menghargai usaha kerajaan selama ini dalam membela nasib mereka. Terima kasih diucapkan dan tepukan pada Encik Muhammad Rais Hassan dan Encik Tan Wung Kung kerana sudi hadir ke pembentangan bajet petang. Sukacita, Tuan Yang Bertuah, saya umumkan geran RM5,000 untuk membeli kenderaan baru dan menawarkan permit taksi individu dengan peruntukan sebanyak 60 juta ringgit. Ini akan memanfaatkan seramai 12,000 pemandu teksi yang layak dan telah tamat kontrak pajak dengan syarikat teksi mereka. Tuan Yang Bertuah, pada masa ini sebahagian besar pemandu teksi tidak dilindungi oleh insurans. Atas keprihatinan kerajaan, skim perkeso kepada pemandu teksi individu yang berpendapatan sehingga RM3,000 sebulan akan diperkenalkan
dengan geran pelancaran 60 juta ringgit. Di bawah skim ini, pemandu teksi perlu membuat caruman pada kadar 157 hingga 443 ringgit setahun, yakni hanya 13 ringgit 8 sen sebulan sahaja. Sekiranya berlaku kemalangan sewaktu bekerja, mereka layak membuat tuntutan daripada perkeso. Contohnya, pemandu teksi yang hilang upaya kekal akan menerima bayaran pukal berjumlah 43 hingga 121 ribu ringgit dan bayaran bulanan antara 1,281 hingga 2,624 ringgit sepanjang hayat. Sekiranya pemandu tersebut meninggal dunia, warisnya akan mendapat faedah orang tanggungan pada kadar 945 hingga 2,655 ringgit sebulan. Tuan Yang Pertua, bagi membantu B40, khususnya penerima BRIM, menjana pendapatan tambahan, kerajaan menggalakkan penyertaan mereka sebagai pemandu ride sharing seperti pemandu Uber, terutama bagi pemilik kenderaan sendiri. Pendapatan boleh mencecah RM1,500 sebulan sekira memandu separuh masa antara 10 hingga 40 jam seminggu dan RM4,300 sekiranya melebihi 40 jam seminggu. Bagi mereka yang tidak memiliki kenderaan, bayaran pendahuluan boleh dibuat menggunakan BRIM dan rebate sebanyak RM4,000 bagi pembelian kereta Proton Iris. Tuan Yang Pertua, kerajaan juga akan menaik taraf sistem peparitan dan pembinaan 2 overhead motorcycle ramp di lorong motosikal Lebuh Raya Persekutuan atau Federal Highway bagi mengatasi masalah banjir di laluan motosikal serta menjamin keselamatan penunggang motosikal. Untuk ini, RM29 juta diperuntukkan. Tuan Yang Pertua, di bawah capital economy, kerajaan akan tetap melaksanakan projek ataupun strategi pro perniagaan atau business friendly. Selaras perkembangan pelaburan swasta yang dijangka pada 8.1% kepada RM230 bilion pada tahun 2017, lebih banyak inisiatif akan dijalankan. Bagi merangsang pelaburan swasta, projek-projek infrastruktur akan dilaksanakan seperti menaik taraf jalan Lok Kawi, Pengalat, Papar di Sabah, Jalan Kampung Keruak, Gua Musang, Kuala Berang, membina Jambatan Batang Lupa Seri Aman dan projek pembangunan semula stesen Jana Kuasa Sandakan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan sosioekonomi di 5 koridor iaitu wilayah Iskandar Malaysia, wilayah ekonomi koridor utara, wilayah ekonomi pantai timur dan koridor pembangunan Sabah dan koridor tenaga diperbaharui Sarawak diperuntukkan keseluruhannya RM2.1 bilion. MIDA pula disediakan dana RM522 juta untuk sektor tumpuan termasuk industri kimia, elektrik dan elektronik serta aktiviti R&D. Tuan Yang Pertua, untuk mempergiatkan pasaran modal tempatan, Small and Mid Cap PLC Research Scheme akan diperkenalkan bagi penyelidikan ke atas 300 buah syarikat. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan akan diperuntukkan dana khas sehingga RM3 bilion kepada pengurus dadah yang dilesenkan oleh Suruhanjaya Security untuk dilaburkan ke syarikat small dan mid cap yang berpotensi. Di samping itu, Institut Penyelidikan Pasaran Modal akan ditubuhkan dengan pembayaran awal sebanyak RM75 juta melalui Capital Market Development Fund. Pada sudut lain, dalam mengekalkan Malaysia sebagai pusat kewangan Islam antarabangsa,
tempoh pengecualian cukai pendapatan kepada entiti perbankan Islam dan takaful menjalankan aktiviti mata wang asing melalui International Currency Business Unit dan pengecualian duty stamp. Cara bagi aktiviti tersebut akan dilanjutkan ke tahun taksiran 2020. Untuk menggalakkan golongan muda membuat pelaburan jangka panjang, kerajaan telah memperkenalkan skim pasaran swasta atau PRS. Bermula tahun 2017, kerajaan mencadangkan insentif sedia ada RM500 ditingkatkan kepada RM1,000 secara one-off kepada pencarun skim PRS dengan pelaburan minimum terkumpul RM1,000 dalam tempoh 2 tahun. Peruntukan RM165 juta akan disediakan. Tuan Yang Dipertua, bagi program galakkan ekspor pada PKS tempatan oleh Matrid, Maida dan SME Corp, RM130 juta disediakan di bawah tabung promosi ekspor negara. Di samping itu, pembiayaan sebanyak RM200 juta dan kemudahan kredit insurans dengan nilai perlindungan sehingga RM1 bilion disediakan oleh Exim Bank kepada PKS. RM286 juta juga disediakan untuk pengeluaran ekspor peladangan sawit, getah, koko dan lada. Sebanyak RM50 juta diperuntukkan untuk kajian saintifik bagi meningkatkan kualiti produk sawit. Sebagai tambahan, geran RM30 juta disediakan melalui MPOB untuk penanaman semula kelapa sawit oleh pekebun kecil. Selain itu, RM20 juta juga disediakan bagi menaik taraf jalan ladang untuk kemudahan pekebun kecil. Tuan Yang Dipertua, merujuk sektor pelancongan pula, ia telah menyumbang kepada penjanaan pendapatan negara. Kerajaan akan terus memberi tumpuan ke atas promosi dan penambahbaikan kemudahan pelancongan. Sumbangan itu, pertama RM400 juta diperuntukkan antaranya untuk inisiatif Clean Air dan Eco-Tourism. Kedua, tempoh permohonan taraf perintis dan allowance cukai pelaburan bagi pelaburan hotel baru bertaraf 4 dan 5 bintang dilanjutkan sehingga 31 Disember 2018. Ketiga, potongan cukai daripada RM500,000 dinaikkan pada RM700,000 untuk sektor swasta yang menaja pertunjukan kesenian kebudayaan dan warisan tempatan di luar negara. Selain itu, program promosi Malaysia melalui kempen Tahun Melawat ASEAN 50 sempena ulang tahun penubuhan ASEAN ke-50 dan sebagai tuan rumah bagi Sukan C dan Sukan Para ASEAN 2017 akan dijalankan. Tuan Yang Dipertua, bagi mencapai sasaran 32 juta pelancong pada tahun hadapan, kerajaan akan meluaskan e-visa ke negara di rantau Balkan dan Asia Selatan. Tuan Yang Dipertua, digital connectivity merupakan revolusi aktiviti ekonomi masa kini dan menyumbang hampir 16% daripada KDNK negara. Sumbangan ini RM162 juta diperuntukkan kepada MDEC bagi pelbagai program seperti ekosistem e-dagang, digital maker movement serta pengenalan kategori lokasi baru sebagai hub digital Malaysia. Kerajaan juga berhasrat untuk menubuhkan digital free zone yang pertama di dunia. Ini menggabungkan zon fizikal dan maya dengan penambahan perkhidmatan online dan digital bagi memudahkan e-dagang antarabangsa dan merangsang inovasi berteraskan internet. Tuan Yang Dipertua, pada petang yang mulia ini, saya ingin membawa perkabaran gembira, khususnya buat anak-anak muda kita berhubung online connectivity. Sebagai sebuah negara demokrasi yang bersikap terbuka, kerajaan berhasrat supaya saluran maklumat online diperkasakan.
Sukacita diumumkan bermula Januari 2017, penyedia perkhidmatan fixed line broadband bersetuju menawarkan perkhidmatan dengan kelajuan yang lebih tinggi pada harga yang sama. Sebagai contoh, pelanggan pakej 5 megabit sesaat pada harga RM149 akan menikmati pakej berkelajuan 2 kali ganda iaitu 10 megabit sesaat. Seterusnya, dalam tempoh 2 tahun lagi, bagi pakej ini kelajuan akan ditingkatkan 2 kali ganda dengan penurunan harga hingga 50% ataupun, Tuan Yang Bertua, double the speed at half the price. Selain itu, kerajaan akan melancarkan inisiatif supaya perkhidmatan jalur lebar di Universiti Awam ditingkatkan kepada maksimum 100 gigabit sesaat. Dalam pada itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan RM1 bilion supaya liputan dan kualiti jalur lebar di seluruh negara mencapai 20 megabit sesaat. Saudara dan saudari, pada tahun hadapan, kerajaan telah mengisytiharkan 2017 sebagai tahun startup dan SME Promotion Year sesuai dengan peranan PKS yang menyumbang secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan pasaran buruh negara. Bagi menggalakkan pembangunan PKS, kerajaan bersetuju menyediakan 75 juta untuk program di bawah Pelan Induk PKS. Selain itu, jaminan sehingga RM15 bilion diberikan melalui pelbagai skim di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan atau SJPP akan dipanjangkan tempohnya hingga tahun 2025. Sebagai tambahan untuk melonjakkan PKS berorientasi ekspor, 2% rebate kadar faedah diberikan kepada peminjam PKS di bawah skim SJPP. Rebate ini dihadkan pada jumlah pembiayaan terkumpul RM1 bilion dan melibatkan peruntukan RM100 juta untuk tempoh 5 tahun. Tuan Yang Bertua, bagi mempergiatkan startup pula, sejumlah RM200 juta daripada dana skim jaminan modal kerajaan akan dikhususkan pada syarikat startups. Untuk menggalakkan pelaburan startup berteknologi tinggi, satu kategori PAS baru iaitu usahawan teknologi asing berpengetahuan tinggi akan diperkenalkan. Bagi merancangkan lagi industri kreatif dan penerbitan filem pula, filem di Malaysia, Incentive Arts and Cultural Revitalization Agenda serta Hub Content Creation Finas di Santubong, Sarawak dan di Kota Kinabalu, Sabah akan dilaksanakan. Kerajaan juga akan mewujudkan satu jawatan kuasa yang diwakili oleh para pengamal seni untuk merancangkan lagi sektor kesenian dan kebudayaan negara. Kesemua inisiatif ini melibatkan peruntukan RM80 juta. Tuan Yang Bertua, sememangnya usia 2 hingga 5 tahun merupakan fasa penting tumbesaran minda dan fizikal kanak-kanak. Justru kerajaan akan meneruskan bantuan makanan tambahan dan grant per kapita, program tabika dan taska. Kerajaan juga akan menambah baik pakej pemakanan bernutrisi harian yang lebih lengkap, merangkumi susu bersukatan 250 ml, kismis dan telur. Inisiatif ini akan memberi manfaat hampir 280,000 kanak-kanak dengan peruntukan RM200 juta. Seterusnya, sebanyak RM132 juta lagi disediakan untuk meningkatkan akses kepada pendidikan prasekolah secara percuma di sekolah kerajaan, memanfaatkan 200,000 orang kanak-kanak. Tuan Yang Bertua, setiap rakyat di negara ini berhak untuk mendapatkan akses
pendidikan yang sempurna. Antara inisiatif yang akan dilaksanakan di sekolah rendah dan menengah termasuklah pertama, membangunkan semula 120 buah sekolah daif di mana 60 di Semenanjung, 30 di Sabah dan 30 lagi di Sarawak menggunakan industrialized building system serta menaik taraf 1,800 makmal sains dengan peruntukan 570 juta ringgit. Kedua, menyiapkan pembinaan 227 buah sekolah termasuk 8 buah sekolah baru dengan peruntukan 478 juta ringgit. Dan ketiga, memperluaskan program penguasaan bahasa Inggeris melalui Cambridge English Dual Language dan Highly Immersive dengan peruntukan 90 juta ringgit. Tuan Yang Dipertua, satu lagi berita gembira untuk 430,000 pendidik kita pula menerusi SKMM 340 juta ringgit diperuntukkan untuk tablet bantuan mengajar bagi memudahkan tugasan mereka. Tuan Yang Dipertua, bagi membantu ibu bapa menampung kos perbelanjaan persekolahan anak-anak, kerajaan akan meneruskan program berikut. Pertama, pemberian bantuan persekolahan RM100 kepada setiap pelajar daripada keluarga berpendapatan hingga RM3,000 yang memanfaatkan 3,5 juta murid. Kedua, RM1.1 bilion bagi bantuan makanan asrama untuk 365,000 murid. Ketiga, RM300 juta bagi rancangan makanan tambahan satu Malaysia pada murid sekolah rendah. Keempat, RM1.1 bilion merangkumi bantuan bayaran tambahan persekolahan, bantuan buku teks dan bantuan grant per kapita. Kelima, grant sepadan disediakan kepada pelajar tahun 1 di sekolah bantuan penuh kerajaan bagi simpanan terkumpul hingga RM50 dalam akaun SSPNI. Keenam, menyediakan elan bulanan murid berkeperluan khas sebanyak RM150 kepada 67,000 murid serta mengganti bas bagi 21 sekolah berpendidikan khas. Dan ketujuh, RM600 juta diperuntukkan pada tabung khas penambahbaikan dan penyelenggaraan sekolah. Daripada jumlah RM600 juta ini dibahagikan seperti berikut: RM250 juta untuk sekolah kebangsaan, RM50 juta pada sekolah jenis kebangsaan Cina, RM50 juta bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil, RM50 juta disalurkan untuk sekolah mubalik, RM50 juta untuk sekolah berasrama penuh, RM50 juta pada sekolah agama bantuan kerajaan, RM50 juta pada sekolah pondok yang berdaftar dan RM50 juta pada Maktab Rendah Sains Mara. Tuan Yang Dipertua, bagi meningkatkan kualiti institusi pengajian tinggi ke taraf global, RM7.4 bilion disediakan kepada 20 universiti awam. Daripada jumlah ini, RM1.4 bilion pada 4 hospital universiti, manakala RM300 juta untuk pemerkasaan 5 universiti penyelidikan. Tambahan lagi RM100 juta untuk IPT bagi membudayakan penyelidikan serta meningkatkan bilangan penerbitan dan harta intelek. Bagi meningkatkan keberkesanan pemberian bantuan pelajar pendidikan tinggi, kerajaan akan menggantikan voucher buku dengan kad debit pelajar sejumlah RM250 yang boleh digunakan untuk pembelian buku, alat tulis, alatan komputer dan akses internet. Ini akan memberi manfaat kepada seramai 1.3 juta orang pelajar. Pemberian beasiswa akan diteruskan dengan peruntukan berjumlah RM4.3 bilion pada tahun 2017, termasuk RM1.6 bilion menerusi JPA, RM2 bilion menerusi MARA, RM250 juta menerusi Kementerian Pendidikan Tinggi, RM208 juta
8 juta ringgit melalui Kementerian Kesihatan, 194 juta ringgit melalui Kementerian Pendidikan, 28 juta ringgit melalui Kementerian Sumber Manusia dan 21 juta ringgit melalui Kementerian Belia dan Sukan. Tuan dan Ketua, bagi usaha menggalakkan peminjam PT-PTN membuat bayaran balik, insentif berikut akan diberikan. Pertama, diskaun 15% atas baki hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman. Kedua, diskaun 10% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran. Dan ketiga, diskaun 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau direct debit mengikut jadual bayaran balik yang ditetapkan. Insentif ini berkuat kuasa pada esok hari 22 Oktober hingga Disember 2017. Tuan dan Ketua, kerajaan terus menumpukan usaha melindungi kumpulan mudah terjejas. Antara inisiatif yang disediakan, pertama, bantuan kepada keluarga miskin meliputi bantuan am hingga RM300 sebulan dan bantuan kanak-kanak sehingga RM450 sebulan diteruskan memanfaatkan 69,000 keluarga. Kedua, RM424 juta disediakan yang akan memanfaatkan 120,000 warga emas termasuk bantuan sosio-ekonomi berjumlah RM300 sebulan sebagai saran hidup dan program wang saku. Selain itu, 8 buah pusat aktiviti warga emas baru akan ditubuhkan. Ketiga, RM535 juta untuk memanfaatkan hampir 150,000 orang kurang upaya. OKU merangkumi allowance pekerja, bantuan latihan kanak-kanak OKU serta bantuan OKU tidak berupaya bekerja. Dan keempat, pelepasan GST kepada OKU berdaftar untuk membeli peralatan bantuan tanpa melalui entiti kebajikan swasta. Skop barang yang layak mendapat pelepasan juga akan diperluaskan. Tuan dan Ketua, sesungguhnya pada kita, OKU membawa erti yang lebih besar, yakni merekalah orang berkehebatan upaya dan orang berluar kebiasaan upaya kerana telah mampu membuktikan kejagoan mereka sebagai wira-wira sukan bertaraf dunia. Maka dengan penuh gembira dijemput bersama-sama kita di sini 4 orang atlet sukan Paralimpik Rio 2016 yang telah berjaya menghadiahkan 3 pingat emas dan 1 pingat gangsa. Syabas dan tepukan gemuruh kepada mereka. Saudara Muhammad Ridwan Muhammad Puzi, Saudara Muhammad Ziad Zulkifli, Saudara Abdul Latif Romli dan Saudara Siti Nur Riadah Ismail. Tuan dan Ketua, kerajaan memandang tinggi peranan golongan pemimpin masyarakat seperti ketua kampung dalam usaha membentuk masyarakat Malaysia yang makmur dan harmoni. Maka kerajaan bersetuju menaikkan allowance ketua kampung, pengurusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung dan Persekutuan termasuk ketua kampung-kampung baru dan tok-tok batin daripada RM800 kepada RM900. Tuan dan Ketua, pengangkutan awam merupakan nadi kepada mobiliti rakyat seharian. Dalam negara menuju kemajuan, jaringan pengangkutan awam yang lebih cekap, selamat dan selesa sangat dinanti-nantikan oleh rakyat. Lantas seperti dimaklumi, projek sambungan jajaran LRT laluan Kelana Jaya dan Ampang telah pun beroperasi pada bulan Jun yang lalu. Manakala perkhidmatan MRT laluan Sungai Buloh Kajang akan beroperasi pada Disember 2016, memberi manfaat kepada 1.2 juta pengguna di Lembah Kelang.
Kerajaan juga komited untuk menambah baik pengangkutan awam di luar bandar dengan langkah-langkah berikut. Pertama, pelaksanaan projek rel baru East Coast Rail Line menghubungkan Lembah Kelang ke Pantai Timur sepanjang 600 km melalui Port Klang, ITT Gombak, Bentong, Mentakap, Kuantan, Kemaman, Kertih, Kuala Terengganu, Kota Baru dan berakhir di Tumpat secara berfasa dengan anggaran kos 55 bilion ringgit. Kedua, menggiat pelaksanaan lebuh raya Pan Borneo di Sabah dan Sarawak. Ketiga, 100 juta ringgit bagi membaik pulih landasan kereta api Pantai Timur, jajaran Gua Musang Tumpat akibat kerosakan banjir. Dan keempat, bagi meningkatkan kekerapan trip perkhidmatan ETS bagi laluan Johor Bahru Padang Besar, kerajaan telah memperolehi 9 set train hingga tahun 2019. Sebagai tambahan, sebanyak 10 set train baru lagi akan diperolehi secara berperingkat sehingga tahun 2019 dengan peruntukan keseluruhan 1.1 bilion ringgit. Tuan dan Pertua, saban tahun setiap bajet yang dibentangkan, golongan orang asli turut bersama menikmati manfaatnya. Pada petang ini, kita undang beberapa tok batin yang tempat dan kampung mereka telah mendapat faedah serta manfaat hasil peruntukan bajet-bajet yang lalu. Mari beri tepukan pada Tok Batin Awang bin Lijon dari kampung orang asli Jelebu, Negeri Sembilan, dan Tok Batin Taha bin Akhir dari kampung Bukit Bangkong, Sungai Pelik, Sepang, Selangor. Bajet ini selanjutnya memperuntukkan 222 juta ringgit untuk projek bekalan air terawat di 42 perkampungan orang asli, program pembangunan ekonomi dan keusahawanan serta penempatan semula perkampungan antaranya di Sungai Ruil, Cameron Highlands, Pahang. Bagi projek Native Customary Rights pula, 20 juta ringgit disediakan untuk pemetaan tanah di Sabah dan 30 juta ringgit di Sarawak. Tuan Yang Dipertua, kerajaan tetap prihatin terhadap keperluan komuniti kaum Cina dan India. Sehubungan itu, 50 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan kampung baru Cina, 50 juta ringgit lagi untuk pinjaman PKS melalui Kojadi, serta 20 juta ringgit untuk pinjaman mikrokredit disediakan oleh Malaysian Chinese Women Entrepreneurs Foundation. Seterusnya, 20 juta ringgit akan disalurkan kepada Yayasan Penjaja dan Peniaga Kecil Satu Malaysia untuk memberi pinjaman kepada penjaja komuniti Cina. Bagi masyarakat kaum India pula, 50 juta ringgit diperuntukkan bagi program peningkatan kapasiti dan pendapatan serta 150 juta ringgit lagi bagi program pembiayaan perniagaan melalui tekun dan amanah ikhtiar Malaysia. Bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT, kerajaan akan memperluaskan program prasekolah kepada 50 buah sekolah dengan peruntukan 10 juta ringgit. Saya ingin menyatakan bahawa kerajaan amat komited untuk memastikan bahawa masyarakat kaum India akan dapat diarus perdanakan dalam pembangunan negara kita. Jadi, oleh kerana Deepavali dah hampir tiba, saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada kaum India. Mudah-mudahan muruku-muruku disediakan untuk kita semua. Tuan Yang Dipertua, menjunjung agenda Bumiputera, pada minggu lepas saya telah meresmikan sambutan ulang tahun 6 dekad Institusi Keramat Bumiputera UiTM. Ternyata UiTM telah berjaya mencapai objektif penubuhannya dengan melahirkan hampir 700,000 graduan setakat ini. Hingga ada yang sudah berjaya sebagai ahli akademik, pentadbir, teknokrat, ahli korporat, ada juga sampai menjadi menteri. Tuan Yang Dipertua, makanya bertolak dari sini demi terus
memperkasa Bumiputera, kerajaan akan perbuat dan peruntukkan pertama RM100 juta kepada SME Bank bagi meningkatkan peluang usahawan Bumiputera. Kedua, RM100 juta kepada Amanah Ikhtiar Malaysia bagi pelbagai program keusahawanan mereka. Ketiga, RM300 juta kepada Tekun bagi membantu usahawan kecil memajukan perniagaan termasuk skim baru Temanita khusus untuk usahawan mikro wanita. Tuan dan Pertua, turut dijemput hadir di Parlimen petang ini dua contoh kejayaan hasil inisiatif Tekun oleh kerajaan. Mari kita beri tepukan kepada Encik Denny Iskandar Bakhtiar Afandi yang telah berjaya dalam bidang jahitan pakaian, dan kedua Encik Bijaya Indran, anak lelaki Ganesan yang telah berjaya hasil tekun di bidang pembaikan alat-alat elektrik. Keempat, RM200 juta kepada Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi melaksanakan program pembiayaan keusahawanan dan perintis perniagaan. Kelima, RM120 juta kepada MARA bagi pelbagai program keusahawanan, antaranya perusahaan industri halal, pembangunan usahawan belia, program latihan bersepadu keusahawanan. Keenam, dana mudah cara berjumlah RM500 juta menerusi teraju untuk membantu syarikat-syarikat Bumiputera mengembangkan perniagaan mereka atau memulakan perniagaan baru. Ketujuh, RM100 juta untuk teraju bagi tabung ekspor bagi syarikat-syarikat Bumiputera menembusi pasaran antarabangsa. Dan ke-8, RM100 juta menerusi Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera bagi program peneraju skill dan iltizam, peneraju profesional serta peneraju tunas. Bersama kita dalam Dewan Parlimen ini dua orang penerima faedah dari Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera ini. Kini mereka telah berjaya dalam bidang perhotelan yang bertaraf 6 bintang dan bidang arkitek. Tahniah dan kita tepukkan, kita beri pada Cik Danilia dan Cik Syami. Pokoknya, selagi hayat di kandung badan, agenda pemerkasaan Bumiputera akan terus kita perjuangkan. Puan dan Pertua,